Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan berkenaan dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Seperti mana yang hadirat maklum bahawa perbincangan kita ni lebih menjurus kepada memberi penjelasan berkenaan dengan perkara-perkara yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam berkenaan dengan sahabat ini, dengan tujuan untuk mengaibkan sahabat, dengan tujuan untuk menunjukkan bahawa sahabat ini manusia yang tidak berguna, manusia yang jahat, manusia yang rosak dan sebagainya. Dan dalam perbincangan kita ini, sebagai peringatan pada hadirat, kita hanya sentuh perkara-perkara yang dibangkitkan oleh musuh Islam, bila mana perkara itu terdapat dalam kitab kita sendirilah. Bila mana fakta itu dikaitkan dengan yang ada dalam kitab kita, kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, supaya kita jelas bahawa perkara itu sekiranya ada, benar termuat dalam kitab kita, bagaimana kedudukan yang sebenarnya. Kita kena fahamlah perkara itu. Sebab setengah-setengah perkara, fakta itu kadang-kadang berlaku takut tambah, ataupun berlaku huraian yang salah, ataupun berlaku salah faham, diertikan dengan pengertian yang tidak benar seperti mana yang sepatutnya. Sebab itulah ulama kita mengambil tindakan menulis balik kenyataan itu dan memberikan penerangan, penjelasan berdasar kepada hujah-hujah yang boleh dipertanggungjawabkan. Jadi kita telah pun membicarakan tentang kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari sudut kelebihan Sayyidina Abu Bakar dan perkara-perkara yang ditimbulkan yang berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan kita telah bincang dengan panjang jugalah beberapa siri kuliah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk fasal yang kedua, iaitu perbincangan berkaitan dengan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita nak bincang tentang Sayyidina Umar pula. Jadi Sayyidina Umar ni agak ringkas perbincangannya, tidak sebanyak perbincangan yang berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan Fadailul Faruq radhiyallahu taala an. Perkara mula-mula yang kita nak bincang berkaitan dengan Sayyidina Umar ni seperti mana Sayyidina Abu Bakar lah juga, iaitu kita nak tengok dulu sepintas lalu secara ringkas kelebihan Sayyidina Abu Bakar berdasarkan kepada pernyataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, kita nak tengoklah Sayyidina Abu Bakar ni kedudukannya setara mana. Itu Sayyidina Umar ini berdasar pada hadis Nabi. Jadi tuan kita ni hanya senaraikan 7 hadis, 6 hadis dan 1 asar sahabat, iaitu kenyataan daripada sahabat radhiyallahu anhu. Walaupun kelebihan Sayyidina Umar ni banyak lagi sebenarnya. Kelebihan Sayyidina Umar ni banyak lagi. Kalau kita tengok dalam manaqib Sayyidina Umar ni, memang cukup banyak kelebihan Sayyidina Umar. Cuma untuk ringkas, sebut perkara-perkara yang terang lah. Kalau nak ambil semua tu jadi panjang lah. Kelebihan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Yang pertama, hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laqad kana fima qablakum minal umami muhdathun ay mulhamun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi sesungguhnya ada di kalangan umat sebelum kamu yang diberi ilham oleh Allah, yang diberi ilham untuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilham mana Allah Subhanahu wa taala beri dia tu cerah hati, mana hati dia tu dapat menembusi hijab, kita kata. Itu makna muhdathun, mulhamun. Kalaulah sekiranya ada di kalangan umatku seseorang yang begitu keadaannya, iaitu jikalau ada di kalangan umatku orang yang diberikan ilham oleh Allah, maka sesungguhnya dia adalah Umar bin Al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dalam pengajian hadis, kalau muttafaqun alaih, hadis itu paling tinggi lah, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini merupakan manaqib, merupakan salah satu daripada manaqib Sayyidina Umar, kelebihan Sayyidina Umar. Jadi umat-umat terdahulu ada. Kalau Nabi itu kita panggil wahyu, kalau Nabi itu kita panggil wahyu. Tapi ini tidaklah wahyu, tetapi maknanya ilham. Ilham ni maknanya pemikiran dia, kenyataan dia, tindakan dia, apa yang disebut tu seolah-olah mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat terdahulu memang ada. Kalaulah ada di dalam umatku ini seseorang yang begitu keadaannya, maka dia adalah Umar bin Al-Khattab. Ini kelebihan Sayyidina Umar. Hadis yang kedua, An Sa'd bin Abi Waqqas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka asy-syaitan salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghaira fajjik, muttafaqun alaih. Diriwayatkan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai anak Al-Khattab, yakni Umar, demi Tuhan yang nyawaku berada di dalam genggamannya, tidak akan bertembung engkau, syaitan tidak akan bertemu dengan engkau dalam keadaan ia melalui satu lorong, melainkan salaka fajjan ghaira fajjik, melainkan syaitan akan melalui lorong yang lain, bukan lorong yang engkau lalui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini, dalam syarah ulama disebut, misalnya dalam syarah dalam kitab Mirqat, Syekh Mullah Ali Al-Qari dia ada sebut. Dalam kitab-kitab lain seperti itulah juga. Cuma saya ambil satu kenyataan sahaja. Jadi ini ayat Sayyidina Umar ni lebih, sehingga syaitan takut pada Sayyidina Umar. Mana kalau Sayyidina Umar lalu jalan ni, syaitan tak lalu, dia takut jalan lain. Ini Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim benar ni. Apa kata Mullah Ali Al-Qari? Dia kata, فَفِيهِ مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْعِصْمَةِ إِذْ لَا يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَسْوَسَتِهِ الْمُوجِبَةِ لِغَفْلَتِهِ. Mirqat lil Mullah Ali Al-Qari. Dalam hadis ni, kata Syekh Mullah Ali Al-Qari ketika dia mensyarahkan hadis ni dalam kitab Mishkatul Masabih, dia kata dalam hadis ni Nabi nak menyatakan manqabah, kelebihan yang sangat besar yang ada pada Sayyidina Umar. Walaupun begitu, kenyataan Nabi ini tidaklah memberi erti bahawa Sayyidina Umar tu maksum, tidak diganggu oleh syaitan, sehingga dia tu jadi maksum kerana tidak diganggu oleh syaitan. Dia tidak memberi erti demikian, kerana hadis ini tidak nak menunjukkan bahawa Sayyidina Umar tu terlepas daripada sifat was-was ataupun lupa dan sebagainya, ataupun lalai dan sebagainya. Pak tu tetap ada sebagai manusia. Kerana maksum-maksum mana tidak lupa dan tidak lalai, kira-kiranya begitulah.
terhindar daripada dosa kecil, dosa besar. Kalau tidak lupa, tidak lalai, itu ismah dalam konteks orang tidak Islam lah. Kalau maksum dalam konteks Islam, khusus untuk Nabi SAW, yang memberi erti Nabi ini tidak melakukan kesalahan kecil dan kesalahan besar, tapi Nabi boleh lupa. Dan memang Nabi ini lupa, bukan pelupa, tapi ada lupa, ada tidak tahu. Jadi maksum yang dinisbahkan kepada Nabi adalah maksum dengan maksud supaya Nabi ini tidak tersalah dalam bab syariat ini. Tapi dalam bab hal-hal dunia biasa ada Nabi tak ingat. Hal tu bukan bab. Tapi kalau bab syariat dia terpelihara. Sebab apa? Maksum. Jadi maksum ni dalam konteks kita Ahlussunnah wal Jamaah, seperti mana pemahaman kita orang Islam adalah berkaitan dengan kerana nak jaga syariat itu, nak jaga agama. Bukan nak jaga supaya tidak lupa, tahu semua, tahu perkara itu tak perlu. Itu tidak maksum itu. Tak perlu, sebab Nabi dalam hadis kita tengok Nabi tak tahu. Ada beberapa hadis yang menunjukkan Nabi tidak tahu. Misalnya pernah berlaku selepas semaya subuh, Nabi tengok Sayyidina Ali tidak ada dalam sah semaya. Nabi tanya ke mana Sayyidina Ali. Sahabat jawab Sayyidina Ali sakit mata, maka dia tak boleh mari semaya subuh. Mana Nabi tak tahu Sayyidina Ali itu sakit mata. Jadi tak tahu waktu tidak boleh tidak mencacatkan Nabi itu sebagai, tidak mencacatkan Nabi sebagai Nabi, tidak menafikan ismah pada Nabi, tidak menafikan bahawa Nabi itu maksum, tidak. Itu perkara biasa tu, perkara dunia. Itu dia panggil sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Sebab Nabi bila dia jadi Nabi, ada sifat-sifat Nabi pada dia. Dia tidaklah terangkat Nabi ni daripada sifat kemanusiaan jadi malakiyat ke, dah, tetap manusia Nabi. Berdasar pada Quran, berdasar pada hadis Nabi, Nabi tetap manusia seperti kita. Ada naluri, ada perasaan marah, ada sakit dan sebagainya. Tu. Ada lupa. Bukan kita kata Nabi ni pelupa, tidak. Nabi tidak pelupa, tapi ada lupa tu sebagai manusia. Begitulah juga kata Mullah Al-Qail. Dia kata bila hadis ni Nabi sebut bahawa Sayyidina Umar ni sah ke syaitan nak ganggu dia, syaitan tak lalu kut dia alih dia lalu. Syaitan takut lain. Maknanya takut syaitan ni pada Sayyidina Umar. Sebab itulah ulama kita kata. Jadi ulama kita sebut, kalau dulu Sayyidina Umar masa dia hidup, syaitan takut ke dia. Tapi bila dia lepas dia mati ni, Syiah takut ke dia. Sebab Syiah ni kalau nak pergi ke kubur Nabi, dia tak lalu kot depan Sayyidina Umar. Dia kena lalu kot balik belakang. Dia pergi jumpa Nabi, dia tak lalu. Lepas tu dia pusing balik. Dia tidak lalu kot. Dia takut, dia malah. Dia terlajak beci siapa dia tak boleh masuk. Kalau kita pergi Mekah kan, kalau masuk ke pintu alik sana, dia jumpa kubur Sayyidina Umar dulu. Mereka duduk satu bilik, kubur Nabi, kubur Sayyidina Abu Bakar, kubur Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Nabi SAW. Jadi kalau mari ke alik ni, dia jumpa Nabi dulu. Mari ke alik ni, dia jumpa Sayyidina Umar dulu. Jadi puak-puak Syiah ni, dia mari ke ni, dia tak boleh mari ke ni. Dan bila dia pergi tempat Nabi tu, dia pusing ke ni juga. Dia tak pergi. Apa dia malah lalu kok Sayyidina Umar. Dia bertidak Sayyidina Umar ni. Jadi sebuah syaitan lah. Ulama kata syaitan dulu takut. Masa Sayyidina Umar hidup, syaitan takut. Ni hadis Nabi ada dalam Bukhari Muslim, benar. Bila dia mati, maka Syiah takut pada Sayyidina Umar. Ini maknanya ulama kata keramat Sayyidina Umar. Keramat Sayyidina Umar. Yang ketiga, An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ana na'imun ra'aitu an-nasa yu'raduna 'alayya wa 'alayhim qumsun minha ma yablughu ath-thudiyya wa minhum ma duna dhalik wa 'urida 'alayya Umar ibn al-Khattab wa 'alayhi qamisun yajurruhu qalu fama awwalta dhalika ya Rasulullah qala ad-din muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id, Abi Sa'id ni kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini Rasulullah bermimpi, ni mimpi Rasulullah. Rasulullah kata, ketika saya sedang tidur, saya bermimpi melihat orang ramai. Yu'raduna alayya, mereka dipertontonkan kepada saya. Dan pada tubuh mereka ada baju-baju
sebahagian baju yang ada pada mereka tu terlalu kecil, terlalu pendek, terlalu singkat lah kita kata, sehingga sampai ke peringkat ni, sudi ni sampai ke peringkat apa ni, buah dada ni, dada ni, dada lelaki di tempat kita kata mana susu ni lah. Nah, ada setengah tu bawah lagi, maknanya pakaian tu nampak tak cukup lah. Ada gitu. Jadi setengah-setengah orang tu maknanya tidak tertutup keseluruhan tubuh dia. Mana nampak sekat ni baju, kita tak comel nampak tu. Setengah tu sekat pusat, setengah tu bawah pada punggung jubah tu misalnya. Jadi nampak tu pakaian tu tidak sempurna. Tidak sempurna. Nabi sebut ramailah begitu. Dan dipertontonkan kepada aku Sayyidina Umar. Jadi dalam mimpi Nabi tu ada Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk Sayyidina Umar berjalan, yang mana Sayyidina Umar memakai pakaian yang cukup labuh sehingga meleret di atas tanah. Isbal lah, isbal. Tapi orang ni hadis ni isbal tu tak boleh Nabi takwil isbal. Tak boleh isbal tu, itu dia Nabi kata bukan budaya umat Islam takwil. Ini tak apalah kok mana hadis ni nak dalam mimpi ni, dalam mimpi kita tak kira sebagai syariat. Kalau luar dalam kenyataan tak boleh pakai lagu tu. Siapa kain labuh meleret dah. Orang panggil jadi macam nyapuh dia punya kain tu dah. Bobor rapat tu tak apa. Bukan maksud khuyalat, bukan maksud sombong. Kalau Nabi takwil ni kerana sombong, nampak kebesaran tu. Seperti mana kita tengok orang kafir kan, bila nikah perempuan siapa kena ada orang akak kain 2-3 orang pula pegang kain ke belakang. Satu berapa meter dah lebih. Nabi takwil lagi tu nampak sangat kebesaran. Tu khuyalat tu dikira sebagai orang-orang sombong. Memang gitu dulu budaya apa-apa Rom, anak-anak raja memang gitu. Dia pergi mana-mana ada khadam dia pegang baju dia. Labuh ni baju. Atas ni tak ada pula. Gitu. Jadi dipertontonkan kepada aku Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia pakai baju tu memang labuh lah, sehingga habis atas tanah tu baju panjang lah. Begitu Nabi bermimpi. Jadi yang perkara ni Nabi sebut pada sahabat. Sahabat Nabi tanyalah, fama awwalta zalika ya Rasulullah. Apa maksud Rasulullah? Apa maksud mimpi itu wahai Rasulullah? Kalau kita nak takwil lagu mana mimpi tu, sahabat tanya Nabi SAW. Nabi jawab, Nabi kata itu menunjukkan, jadi pakai baju labuh itu menunjukkan din, menunjukkan agama. Menunjukkan agama. Jadi di sini ulama bahaslah. Misalnya apa maksud dalam hadis Nabi ni, baju Sayyidina Umar tu labuh, siapa mencecah tanah, siapa bukan sekadar mencecah lah, siapa macam jadi meleret atas tanah. Apa maksudnya? Jadi perkara ini berlaku dalam alam mimpi. Berlaku dalam alam mimpi sebagai nak menyatakan bahawa Sayyidina Umar ni maknanya dia ni orang yang kuat jaga agama. Begini kita dia begini kedudukan dia dari segi takwilan lah. Dalam syarah-syarah hadis disebut, dalam mimpi ni Nabi nampak baju manusia, baju orang ramai, ada setengah tu sekat dada, ada setengah sekat perut, macam mana baju tu tidak sempurna. Tapi bila sampai Sayyidina Umar, baju dia tu bukan sekadar sempurna, bahkan lebih kain panjangnya sehingga meleret di tanah. Itu baju. Bila ditakwil, Nabi kata baju tu di segi tafsir mimpinya, takbir mimpinya adalah agama. Apa maksud? Apa wajah syabah dia? Wajah syabah dia tu. Jadi ulama sebut seperti mana baju kita ni, kita pakai ni untuk apa? Baju yang kita pakai ni sebenarnya selain daripada kita kata perhiasan itu tidak utama. Yang utamanya nak menutup tubuh kita, aurat kita, keaiban kita. Dengan baju ni akan tertutup. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita di kulit kita, maka tertutup dengan baju tu, aurat dan sebagainya. Tu. Jadi setengah tu baju tu terlalu singkat, terlalu pendek sehingga tidak dapat menutupi aurat tu. Maknanya itu gambaran kepada setengah orang ni tak cara mana ke agama. Itu gambaran gitu. Sehingga agama dia tak mampu nak menutup keaiban dia. Tetapi Sayyidina Umar ni seorang yang sangat berpegang teguh pada agama, sehingga digambarkan baju tu yang asalnya menutup tubuh
digambar ke siapa lebih baju. Mana dia jaga semua agama. Mana kalau kita guna bahasa Kelantan kita, Sayyidina Umar jenis megang pada agama, sangat jaga agama ni. Itu Nabi sebut gitu. Dalam syarah Bukhari, Syekh As-Safiri, syarah Bukhari, As-Safiri, ada nama ulama yang syarah Bukhari. Dia hurah lah ni. Ni panjang cerita lah. Dia kata kalau baju warna putih, kalau mimpi warna putih, maknanya kebaikan dalam agama. Dia ayatlah kalau mimpi warna biru gini, mimpi warna hijau gini, mimpi warna kuning gini. Warna tu dia ambil kira juga kalau gitu. Dia sebutlah dalam kitab tu gini. Dia sebut Jadi kita tidak nak sebut tu lah, sebut tu jadi panjang. Kami saja kata kalau putih, baju putih, lepas tu baju tu lengkap, cukup baju itu gambaran kebaikan. Maknanya gambaran kepada kebaikan yang akan didapati oleh orang itu. Tetapi kalau mimpi itu zarqa, warna biru, baju tu pakai warna biru misal, itu la tuhmad, dia kata. Itu gambaran dia kena beringatlah, kemungkinan dia terdedah pada benda-benda termalik. Kadang-kadang mimpi ni Allah SWT nak beri peringatan kepada kita. Lepas tu kalau dia mimpi warna kuning, tu makna ada fitnah-fitnah dan sebagainya. Tu disebut. Tujuan tu ke dia tu untuk beringat. Kadang-kadang Allah buat kita untuk kita beringatlah. Walaupun kita tidak tahu dengan tepat mimpi ni, tapi sekali kita mimpi apa, mesti ada sesuatu Allah nak maklumkan kepada kita. Sekali kena beringatlah. Ni mimpi tak mimpi supaya tolong, tak kena lah orang Islam lagu tu. Kalau mimpi tu kena beringat. Sebab tu Nabi suruh istighfar, minta ampun kepada Allah bila bermimpi, khususnya mimpi-mimpi yang tak molek dan sebagainya. Minta berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Kadang-kadang mimpi ni mana suatu isyarat daripada Allah supaya kita ni khabar, beringat. Kadang-kadang manusia ni dia tak beringat. Mana kalau ada mai yang tak cukup, terhajah biar cukup lah. Kalau ada hak jenis mesti deraka pada ibu bapa tu, dia kena mikir. Kalau ada hak jenis mesti duk tipu bini tu, apalah tipu bininya. Kalau ada hak jenis duk tipu anak tu, apalah tipu anaknya. Jadi sekarang jadi main mikir. Jadi kalau pemimpin ni molek benar kalau acak mimpi lagu ni. Kalau jadi pemimpin lah, molek benar kalau acak-acak mimpi benda-benda lagu ni supaya dia beringat. Kalau tidak pemimpin pun super ya, hati-hati lah. Cuma pemimpin lebih-lebih lagi, sebab dia terlibat dengan kita kata harta tanggungjawab yang lebih besar. Baik, yang keempat, hadis yang keempat. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi." Rawahu Tirmidzi wa sahhahu wa Ahmad. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran itu di atas lidah Sayyidina Umar dan di atas hati Sayyidina Umar. Ini kelebihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata hadis ini hadis sahih. Begitu juga Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis ini. Ini sebagai nak menyatakan kelebihan. Yang kelima, tapi kalau kita tengok dari segi sejarah pun memang betul. Kalau kita tengok dalam sejarah, Sayyidina Umar ni masuk Islam pada tahun ke-6 masuk Islam. Sayyidina Umar ni bila dia masuk Islam tu, selepas masuk Islamnya Sayyidina Umar ni, maka sahabat lain boleh semaya dekat dengan Kaabah. Sebelum tu tak boleh. Sebelum tu tak boleh. Misalnya Sa'ad kata selepas masuk Islamnya Umar, maka kami berani semaya dekat dengan Kaabah, di bawah bayangan Kaabah itu. Sebelum tu tak berani nak semaya nusuk-nusuk pergi di lorong-lorong, tempat orang jari-jari lalu, tepi-tepi bukit, takut orang kafir Quraisy tengok. Tapi bila Sayyidina Umar masuk Islam, jadi berani. Ini maknanya kelebihan Sayyidina Umar, kekuatan Sayyidina Umar, pengaruh Sayyidina Umar dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Yang kelima,
Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Ibnu Umar, ni anak Sayyidina Umar lah, Abdullah namanya, radhiyallahu ta'ala anhu, ma nazala bin nas amrun qattu faqalu fihi wa qala fihi Umar illa nazala fihi al-Quran ala nahwi ma qala Umar, rawahu Tirmidzi. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tidak berlaku sesuatu kepada orang ramai, maka mereka akan sebutlah. Kalau berlaku sesuatu, kalau ni terjemah mafhum lah, manakala ada berlaku apa-apa isu lah, maka orang ramai memberikan ulasan. Orang ini kata gini, orang ini kata gini. Waqala fi Umar juga mengeluarkan pendapat dia dalam satu-satu isu itu. Tetapi bila Umar sebut sesuatu, turun ayat Al-Quran ala nahwi ma qala Umar, yang selari dengan kenyataan Sayyidina Umar. Ni dia panggil muwafaqah Umar. Setengah ulama kata 11, setengah ulama kata 15, setengah kata ada yang kata lebih lagi. Muwafaqah Umar ni, kalau nak tahu boleh rujuk dalam kitab usul tafsir, ulum Quran dan sebagainya. Misalnya dalam Itqan tu ada disebut Imam Suyuti kemuka ke mana hak Sayyidina Umar sebut. Misalnya antaranya, Sayyidina Umar pernah bui pandangan kepada Nabi SAW supaya isteri-isteri Nabi ni, kalau ada siapa-siapa nak mari jumpa, khususnya lelaki, jangan jumpa direct gitu. Walaupun tak timbul fitnah, tapi jumpa dalam keadaan yang terbuka dah, cuma direct. Sayyidina Umar kata tak sesuai, biar ada sutrah, biar ada kain ke yang melindungi mereka, sebab dia isteri Nabi. Kalau wanita lain, tak apa dah setahu tu, tidak timbul fitnah dah. Tapi Sayyidina Umar kata tak berapa sesuai. Tu ayat Quran membenarkan kata-kata Umar tu. Dan setengah-setengah tu kalau kita tengok dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti, setengah-setengah ayat, setengah-setengah tu ayat Quran serupa bahasa tu dengan bahasa Sayyidina Umar. Jadi benda-benda gini ulama kata paling kurang makna 15 perkara, 15 hak surat lagu tu dia panggil muwafaqah Umar. Muwafaqah Umar ni makna apa yang Umar cadangkan itu, maknanya selari serupa dengan wahyu yang diturunkan. Hak tu dia panggil muwafaqah Umar. Misalnya sini dalam kitab dia sebut, dia kata wa balaghatil umur allati nazala fiha al-Qur'anu wifqa ra'yi 15 amran. Perkara yang turun Al-Quran yang selari, yang sama dengan pendapat Sayyidina Umar dalam 15 perkara. Ini kita tidak nak sebut sini lah, sebab dia panjang lah. Sebab saya cek dalam kitab tu, ulama senara sesa, siap dengan ayat Quran, siap dengan hadis. Ini 15 perkara. Dalam ulum dalam, kalau nak tengok-tengoklah dalam ulum Al-Quran dia ada sebut. Tengok Faris dia, indeks belakang tu, tajuk tu mesti ada muwafaqah Umar. Bab nazal Al-Quran ni. Ini kelebihan Sayyidina Umar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi hak ni setengah musuh Islam malah menalah ni. Musuh Islam yang benci para sahabat ni memang dia malah menalah ni. Orang kata tengok sahabat, nak sahabat serupa kata-kata Sayyidina Umar. Serupa sikit lah, lebih kata saya ukur, lebih kata sedekah lah. Saya tengok dalam Quran tu serupa. Hak banyaknya serupa makna, bukan serupa kalimah. Hak serupa kalimah apa ada? Lebih kurang 8 kalimah gitu, saya tak ingat ayat Quran tu. Tapi saya tengok tu lebih kurang sikit ya, tapi serupa. Tu yang serupa. Lepas tu berhijab, berhijab misalnya. Berhijab. Tu antara yang disebut oleh Sayyidina Umar juga tu ayat hijab. Kita boleh kata mana ayat tu nak turun cuma kebetulan. Hak tu sebab muwafaqah ni kebetulan. Kita kata kebetulan, kita katalah kebetulannya. Mungkin kita tak tahu bila ada kita kata kebetulan, padahal tu qada dan takdir Tuhan dah. Kita kata kebetulan. Itu sudah ketentuan Tuhan. Yang keenam, عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب
Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, yang diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata, kalau ada lagi selepas aku ni Nabi, pasti ianya adalah Umar Al-Khattab. Kalau ada. Sebab kelebihan banyak sangat Nabi tengok pada sahabat dia nama Umar ni. Kalau ada lagi lah Nabi selepas aku ni, pasti Umar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tapi tak ada dah. Sebab tu dalam tapi tak ada dah. Kalau ada. Yang ketujuh, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Umar yaqul li syai'in qattu inni la adhunnu kadza illa kana kama yazunnu. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, setiap kali aku dengar sesuatu yang keluar daripada mulut Sayyidina Umar, apa sajalah, inni la adhunnu kadza, sesungguhnya aku rasa betul hak dia tu, dan memang gitu sungguh. Illa kana kama yazun. Tapi gitu sungguh lah. Bila dia sebut sesuatu, betul. Dia selepas tu memang betul sungguh gitu. Itu maksud hadis ni. Jadi sebab itulah ulama senara khusus, maknanya Pekoh Sayyidina Umar dan Maulana Asri petulis kitab fiqh Sayyidina Umar, bagaimana ketajaman pemikiran Sayyidina Umar dari sudut fiqh. Ini kelebihan Sayyidina Umar. Tapi ke mana pun ini adalah hadirat kita sebagai orang Islam, lebih setara mana sahabat kita tengok dalam Quran ada sebut, dalam hadis ada sebut pun, kita tidak pernah tersalah dalam bab ni. Kita tak pernah kata sahabat ni siapa tak ada buat salah, maksum je. Kita puji setara mana pun, puji kita ni berlapis. Puji kita ada landasan dia. Ada tempat kita bergantung, iaitu Quran dan hadis. Kita tak akan puji, tak akan sebut lebih daripada Quran dan hadis sebut. Kita tidak akan kata, bahkan tak ada ulama Islam ni, orang Islam sungguh lah kata Sayyidina Umar ni maksum. Tak ada. Kata Sayyidina Umar ni maksum seperti Nabi tahu perkataan, ada. Memang tak ada. Kita umat Islam tak pernah tersalah bab. Tak ada dalam kitab. Bahkan semua ulama bila sebut tentang manaqib sahabat, tapi ke mana pun sahabat ni dia tidak maksum, mesti dia memperingatkan gitu. Misalnya Sani bila kata syaitan takut kepada Sayyidina Umar sehingga dia tidak akan, syaitan ni cuba mengelak daripada bertembung dengan Sayyidina Umar, itu boleh jadi memberi erti kepada kita, maknanya Sayyidina Umar ni tidak diganggu oleh syaitan. Bila tidak diganggu oleh syaitan, seolah-olah Sayyidina Umar ni tidak ada hazzus syaitan dalam diri dia, seolah tak ada. Maka Sayyidina Umar ni, apakah dia dengan erti dia tu tidak tersalah, tidak lupa? Tu tersalah dengan lupa, bukan syaitan tu, manusia memang gitu. Cuma untuk lahir perbuatan yang jahat tu tak ada. Sebab syaitan tak boleh ganggu. Sebab biasanya kita ni, nafsu ammarah kita, nafsu kita ni kerana kita kata hembusan daripada syaitan, seperti mana sebut dalam Quran dan hadis. Dan bila syaitan pun takut ke dia, sumber kejahatan itu tidak ada. Tetapi sifat manusia tetap ada. Sebab tu Sayyidina Umar hebat setara mana, dia tetap manusia. Nabi hebat setara mana, dia tetap manusia. Ana basyarum mithlukum. Nabi kata, aku manusia seperti kamu, cuma aku diberi wahyu oleh Allah SWT. Sebab tu bila Allah nak bawa Nabi kita Isra' dan Mi'raj, dia kata subhanalladzi asra bi'abdi. Semua ulama Allah sebut ni cerita besar ni, Isra' Mi'raj, tapi Allah sebut bi'abdi. Itu sebagai isyarat kepada kita, walaupun dia boleh naik sampai Sidratul Muntaha, tetapi dia tidak naik jadi malak, dia tidak jadi malaikat, dia tetap manusia. Jangan silap faham. Jangan silap faham. Jadi kita kalau kita nak bernasyid ke, nak berqasidah ke, kena tahu makna. Takut tersilap lah. Lama duk puji Nabi lebih-lebih, takut jadi sepatu Tuhan juga. Ya'lamu sirra wa akhfa, dia tahu perkara tersembunyi. Itu Tuhan, itu bukan Nabi. Tapi kalau kita tengok dalam terjemahan itu, dia akan buat situ, dia buat kurungnya Allah. Allah pun mana cara Nabi sebelum tu.
Sebab bila ada orang kritik, dia ubahlah. Dia kata dhamir ni kembali pada Nabi. Pada hasannya waktu tu memang kembali pada Allah. Hasan dia cara Nabi. Ya'lamu sirra wa akhfa. Kan ada tu. Waktu tu dia tahu perkara tersembunyi, perkara khafi, perkara ghaib. Itu bukan Nabi, itu Allah lah tu. Tu jadi takut tersebab banyak lagi nurun ala nur dan sebagainya. Jadi benda-benda gitu. Nak puji seperti mana Nabi puji. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, penyair, sahabat Nabi bersyair, puji Nabi lebih sikit. Nabi tak uwi. Nabi kata mu jangan puji aku. La tatruni kama atratil yahud ibna Maryam, kata Nabi. Mu jangan layan aku seperti mana orang Yahudi layan seperti mana orang kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kamu layan aku seperti mana pok-pok Nasara layan Isa anak Maryam itu. Jangan. Maknanya kena beringat. Nabi beringat awal-awal kepada sahabat dia. Aku ni manusia seperti kamu. Cuma aku diberikan wahyu, dan untuk menjaga wahyu, menjaga syariat itu, aku dibekalkan dengan sifat maksum yang tidak ada pada kamu. Jadi maksum ni untuk jaga sebab tu syariat kita terpelihara. Sebab apa? Sebab Nabi ni maksum. Maksum tu maknanya di bawah jaga Allah. Bukan dia sendiri. Allah yang jaga. Allah yang jaga. Bahkan benda tu menjadi sifat Nabi. Allah yang beri. Bukan Nabi secara bukan Nabi sendiri yang ambil, ada kuasa nak memaksumkan diri dia. Tidak, hadirat. Jadi kita kena faham molek konsep maksum. Tidak seperti kata setengah musuh Islam, misalnya kita kata Syiah misalnya tu. Hak tu memang dia letak email dia ni maksum. Tahu semua perkara gaib. Bahkan Khomeini kata kalau tergambar email kita lupa, kafir lah tu. Tak sebut mulut, tergambar dalam minda, kafir lah tu. Kata Khomeini. Itu maksum dalam konsep pemahaman Syiah kita kata. Kita kata mana itu tak betul lah. Itu tak betul. Nah, itu lagu tu. Itu sudah mensyirikkan Allah tu. Jadi syirik dah gitu. Bahkan dalam kitab-kitab utama dia sebut, kalau untuk jadi sah beriman pada Allah, kena iman 12. Tak kena iman 12, tidak sah ma'rifatullah. Siapa begitu sekali disebut dalam kitab dia. Ayatnya betapa besarnya kedudukan imam mereka itu.